Seperti mana yang sahabat lihat di belakang ni adalah banjaran di antara sempadan Malaysia dan juga Kalimantan lah. Sekarang berada di Pan Borneo memang agak busy juga. Bandingkan dulu nak balik kampung memang susah lah pasal jalan ni dia sehala je. Sehala ke Seriaman, daripada Seriaman balik ke Kuching sehala juga kan. Ada lori 2 sampai 4 biji kan. So tak boleh nak overtake lah, bahaya kan. Laju boleh tapi agak-agak lah kan. Hari ni saya nak buat video apa sebenarnya? Ada benda yang saya nak dokumentasikan sebenarnya. Memang saya balik kampung, tapi ada beberapa perkara yang perlu kita nak dokumenkan sebenarnya, dokumentasikan, iaitu kubur lama Iban lah. So kita ambil beberapa video lah, kemudian kita akan tanya orang yang lama-lama kan, dah berapa ratus tahun kubur tu. Dia ada kubur baru tapi ada kubur lama dekat kampung saya ni. Saya akan rakamkan nanti, kiranya macam dokumentasi lah. Mungkin suatu hari nanti kubur tu mungkin dah tak ada kan? Mungkin dah digantikan dengan hutan sawit apa semua, kita pun tak tahu. Okay sahabat, inilah kampung saya dekat Pantuk. So kampung saya ni nama dia Keranggas lah, tapi untuk pekan ni dia Pantuk. So sahabat boleh tengok dekat belakang tu adalah Gunung Lesung ataupun Bukit Linggar lah. Okay, buat masa ni jalan masih okey lagi. Lepas tu nanti kita akan lalu jalan sawit lah yang tidak berturap. So yang ni adalah pekan dia lah. Pekan dia kecil je, dia tak meriah dah kalau waktu petang ni. Yang ni Dewan Seri Pantuk. Okay, kalau ada meeting ke, ada event ke, dia orang pakai inilah, event kahwin apa semualah. Okay, kita tak singgah lah, pasal kita pun dah lewat. Jalan pun tak berapa nak bagus juga. So kita kena teruskan kita punya perjalanan lah. Dia kalau pekan Pantuk ni, kalau waktu pagi dia meriah. Memang ramai yang datang, pakcik-pakcik, makcik-makcik, adik-adik, anak-anak, ibu-ibu, bapa-bapa semua berkumpul dekat situ, beli keperluan asas lah pada waktu pagi. Bila dia dah menjelang pada tengah hari, tempat tu dia akan jadi sunyi. Okay, Scott, tengok laluan kampung saya ni. Okay sahabat, dia tas separuh-separuh. Dia nak turap, dia turap. Dia tak nak turap, dia tak turap. Macam tu lah. Ni okey lagi, belum lagi ni. Tapi saya harap akan datang mungkin dalam 20 tahun nanti, saya harap jalan kampung saya ni diturap lah, untuk memudahkan akses untuk kita apa ni. Dia kadang-kadang bukan apa tau, kadang-kadang kita risaukan emergency. Dan ada juga beberapa kampung lain yang masih menggunakan bot lagi. Ada laluan balak, tapi diorang lebih memilih untuk menggunakan bot lah, macam di belah-belah Kapit. Ini di Seri Aman lah sebenarnya, di Seri Aman. Kalau orang sakit, kalau orang mengandung ke apa, memang terberanak dekat perahu tu. Itu cerita dia. Kalau tak ada 4x4 sahabat macam ni lah, kalau bawa kereta sedan ni kan, ini beza ni sebenarnya ni. Slow saya bawa ni. Tadi dah lah naik bukit menanjak kan, lepas tu dia berlubang, berlekuk. Kalau sahabat pakai 4x4 pun, kalau confident, overconfident sangat pun tak boleh. Kenderaan ni dia kena senggaraan kan? Tak kisahlah kereta tu besar apa pun, memang kena senggaraan lah. Untuk turap tak turap ni bukan saja di kampung saya ni sebenarnya. Kalau isu jalan tak berapa nak cantik ni, macam sahabat-sahabat kami yang dekat Iban yang belah-belah Kapit sana pun super itu jugalah. Kita dah masuk laluan yang tak berapa nak elok dah lah, tak diturap kan. Cuba ambil gambar. Ada je kereta kecil, tapi kena slow lah. Okay, dekat sini ada signboard, projek pembina jalan dari Simunian ke Kampung Tuba, Kampung Muding, Kampung Mentu, Ipoh Muding, Simunian, bahagian Samarahan, Sarawak. Oh, ni akan tembus dekat Samarahan nanti jalan ni. So tarikh mula 28 Februari 2025, tarikh siap
27 Februari 2029. Video ni saya rakam, saya buat kenangan lah sahabat. Mungkin nanti kalau sempatlah tengok jalan ni berturap kan. Mungkin mati awal ke, kita pun tak sempat nak tengok kemajuan dekat kampung kita. Saya heran tau sahabat, saya ada baca satu komen, sahabat-sahabat daripada Semenanjung lah ni cerita dia. Apa ni, ada terjadi satu kemalangan dekat kawasan tu. Kemudian pihak berwajib telah disalahkan. Sebenarnya kalau kita nak cerita kemalangan ni, tinggal kita je, ego kena buang. Dah tahu dah jalan tu adalah laluan sahala, kenapa harus kita nak memecut di kawasan kampung? Kemudian jalan ke tempat kemalangan tu pula telah pun berturap. Sepatutnya sahabat-sahabat di Semenanjung bersyukur tau. Ini laluan kampung nampak ni, belum berturap lagi ni. Jadi apa-apa pun memang saya bersyukur sangat. Dulu tak boleh. Dulu kau nak balik kampung memang kena naik bot lah. Nampak lori ni. Jadi pokoknya sahabat-sahabat kena bersyukur dekat Semenanjung. Jalan ni kering sahabat. Kalau hari hujan, jalan ni susah juga nak lalu lah sebenarnya. Nampak tu. Lori-lori besar semua. Kalau basah, kalau hujan kan, berbecak ni kawasan ni. Berbecak. Dia jadi seronok orang sahabat tau. Kita boleh tengok pemandangan yang cantik. Sini dia hutan masih maintain lagi lah. Kalau belah-belah atas lagi tu sawit dah. Dah sampai sawit dah. Kita naik bukit lagi ni. Saya kalau lalu jalan ni, saya jarang buka aircon. Jarang. Saya akan buka, nampak ada batu terpelanting dekat bawah, kena dekat bawah kereta kita ni. Nampak sawit dah. Ni kalau ni sawit personal. Yang ni personal ni. Dulu masyarakat Iban banyak tanam lada lah. Semua pendapatan masyarakat Iban pada masa tu lah. Sekarang ni diorang dah tanam sawit, apa semua. Ni dekat kebun ni sebenarnya ni, kebun. Kita dah nak sampai dah. Kita dah sampai. Ni adik saya. Ni Texan ni, dia bawa sagota. Tak payah ambil tahu sagota tu. Adalah. Okey. Jadi sepanjang perjalanan kita tadi, pasal kita gerak pun dah lewat. Saya ingat saya nak ambil scene daripada udara kan, dengan drone. Cantiklah sikit kita punya view kan. Sebabkan kita dah lewat, kita beli barang, singgah-singgah beli barang apa semua. So tak ambil lah view dari pemandangan udara lah. Tu yang sahabat tengok tu, Gunung Lesung tu kan, dekat belakang tu je. Tak jauh sebenarnya. Kalau ikut dekat belakang rumah kami ni, rumah panjang kami ni, dia ada laluan untuk pergi ke kaki Gunung Lesung tu lah, ataupun Bukit Linggar tu. Dia dipanggil Lesung tu pasal taklah 100% sama dengan Lesung sebenarnya. Adalah, dia nampak macam rata kan, tapi sebenarnya kalau kita ambil di bahagian atau part lain, dia tak rata sangat pun sebenarnya. Tapi daripada rumah panjang kami ni, kalau kita tengok, dia nampak rata dekat situ. Nama berita fish apa nak? Okay, tu anak buah tu. Jom kita masuk. So lebih kurang macam ni lah ruang tamu kami dekat rumah panjang ni. Ni saya nak kongsi ataupun saya nak dokumentasikan. Ni bapa mentua saya. Okay, dia MP dulu. Dia MP. Last dia berkhidmat dekat Sarawak ni lah. Okay, bilik tidur. Okay. Kalau main besar dekat rumah ni, dia main besar dekat rumah ni. Dia nombor 3. Dia nombor 3, yang nombor 2 sana Major General. Yang veteran.
Itu yang manyung-manyung tadi. Veteran sikit lah. Dia dah pension lah. Sama gawai. Dah lawan dah. Itu tak balik guys. Itu ada kerja sikit lah. Okay. Yang ni dia pangkat dia last corporal dah. Tak besar pangkat dia ni, last corporal dia. Cantik kan? Dia cantik ni, kalau besar cantik ni. Ambil lah pakai sana. Barangnya rutin. Itu si hati nama kerja itu. Ramai dengan tua ini lain. Iya. Yang main itu ramai naik. Win, ngamat tadi mau dah semua aku duit ke depan kamu. Bocor mainnya. Terong masam tadi. Silap guys, saya tak beli terong masam tadi. Tak boleh bakar situ tadi. Kan menggak kan? Pisau. Udahnya on kuat dulu kalian. Buang pedas. Gua tayang nama lagi ketik kemudian. Sebenarnya dah paling belakang tau untuk rumah panjang. Paling belakang sekali dekat rumah panjang. Dekat sini diorang selalu nampak mata tau. Dia bukan macam ni sekarang ni. Kau sahabat tengok ada tangki dekat sini. Sebenarnya dia punya kedudukan bukan dekat sini sebenarnya. Bukan dekat sini. So dekat sini diorang selalu nampak mata merah. So kalau ada orang meninggal, diorang akan nampak mata dekat dia di sini. Saya nak tunjuk dekat sahabat-sahabat Ruwai. Ruwai ni tempat diorang santai sebenarnya. Sekejap Ruwai. Jam sekarang ni pukul 12.30. So Ruwai ni kalau tak diguna pakai memang sangat gelap lah. Memang sangat gelap. Okay. Nampak Ruwai. Pendam Iban cakap dekat atas sana tu. Yang baru. Tapi kalau yang kubur lama, dia kena ikut laluan ni. Laluan ni dia dalam. Hutan yang sangat dalam sebenarnya. Saya nak dokumentasikan pasal mungkin kubur ni dia akan lenyap juga dalam tempoh 10 ataupun 20 tahun. So saya kena rekodkan. No, buah mana tu? Dari terinya lah buah. Malah tak main lah buah. Ketepat lah buah ni. Jedaknya lah, emak. Dari mana kan? Ini gerai dulu.
Okay sahabat, kita dah sampai dekat kubur lama ni. Dia berdekatan dengan ni lah, berhampiran dengan hutan sawit lah. Hutan sawit. So kubur lama tu dekat belakang ni. So nanti kita tengok artifak-artifak lama yang ada dekat dalam tu lah. Kita masuk dalam kita tengok. Ingat man? Estate. Dah nyala guys. Kita dah jumpa satu tajam. Nampak tajam. Tak ada lama. So kita sekarang ni berada dekat atas kubur tau. Cuma kita tak tahu kedudukan orang ni. Yang kita boleh nampak adalah tajau ni. Okay, kita dah jumpa dah. Lagi satu tajau. Tajau tajau. Kita dah jumpa dah. Ya. Oh. Kita nak cari yang lagi satu tu. Dia punya mulut tempayan tu ataupun tajau tu dia menghadap ke atas. Tadi kita dah jumpa dua kan. Satu lagi. Dia tajau tu dia dekat-dekat sini je. Sahabat, dia dekat-dekat sini je. Lama 3 tahun lepas saya datang. Dia dekat-dekat sini. Tajau tu dia punya mulut dia tu menghadap ke atas. So dalam tu ada air lah kan. Tak jumpa. Dan itu dikatakan kubur budak lah. Dan untuk info sahabat juga, kubur lama ni pada ketika itu masyarakat Iban kalau nak kebumikan
dia orang akan naik perahu lah masa tu. Tapi bila sekarang ni dah ada laluan sawit, so boleh datang sini dengan menaiki kenderaan lah, motosikal, kereta. Kalau tak zaman-zaman dulu dia orang naik perahu untuk kebumikan keluarga mereka. Beratus tahun dah kubur ni sebenarnya, beratus tahun dah. Dan kita pun dah tak nampak dah, semua dah rata. Apa yang kita boleh jumpa adalah tajau mereka. So Iban ni kalau dia meninggal, diorang akan bawa contohnya macam tajau, lepas tu tawak, gong tu kan, kerumung, diorang akan bawa lah. Biasanya tawak, tajau, dan ada lagi beberapa artifak-artifak lain yang diorang kebumikan bersama yang telah meninggal itu kan. Setakat itulah kot kan. Pasal kita pusing-pusing kita tak jumpa dah. Lama tu yang saya dengan adik saya jumpa tu 3 tahun lepas. Mungkin tajau tu dah ditutupi oleh daun kering. Boleh nampak daun kering. Dia dah tutup lah. Dia dah tutup. So susah lah. Kita nak, takkan kita nak godek-godek daun-daun kering ni kan. Kita menghormati mereka yang ada di sini. Maksudnya kita menghormati orang yang telah pergi. Kita explore setakat ni saja. Lepas tu kita cari rebung, dapat 2 je. Yang lain semua dah ambil dah kan. Kalaunya tak jumpa, dia dah menyatu dengan alam dah. Tengok sini. Dia memang kubur lama. Tapi kita tak jumpa yang lagi satu tajau tu. Dia dah menyatu dengan alam. Dia ada lagi satu kubur lama, kubur Nemiyak. Kubur budak. Yang itu tempat dia agak ni sikit lah, agak creepy sikit. Dia ada dia punya aura dia. Dia kubur lama Iban ni, dia lain macam sikit lah. Dia lain macam sikit. Yang ni dia aktif. Kadang-kadang diorang ambil sawit dekat sini. Ni sawit. So dekat belakang kita ni adalah hutan. Di sebalik hutan sana, sungai. Sebelah sana. Sungai. Jadi diorang hantar, apa ni orang kata, jenazah di ikut sungai tu lah. Naik perahu dulu. Okay sahabat, kita pergi tengok sungai dekat sebelah sana. Tu laluan diorang hantar jenazah tu lah. Oh, betul sawit dia lah. Texas, a cowboy, country Texas, cowboy, country Sobat, sungai. Texas breeze. So diorang akan hantar jenazah tu dekat tepi, ikut tepi. Jadi tak boleh nak pergi sana. Sebab tawas dia ni. Dulu tawas dekat situ. Tapi kita tak boleh nak ni, sudah. Kita risau buaya. Dan sawit-sawit yang dekat parit ni pun kena hati-hati juga ni. Sebab ada pekerja Indonesia selalu jumpa buaya dekat dalam parit ni. Parit. Sebab sebelah sana tu dah sungai dah. Tu yang dekat belakang kita tu adalah Gunung Linggar, Bukit Lesung. Ditutupi oleh awan.